Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ini, yakni sabda Nabi, sampaikanlah apa yang kamu dapat dari aku walau satu ayat sekalipun, dan ceritakanlah apa yang sampai kepada kamu dari hal Bani Israel, dan dalam pada itu tidak ada salahnya kalau kamu tidak ceritakan itu. Dan ingatlah, sesiapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyediakan tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita bertemu di surau kita untuk kita sambung pengajian hadis kita. Mudah-mudahan dengan pengajian hadis kita pada malam ni mendapat keberkatan insya-Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam bulan lepas kita baca hadis ke-27 dan malam ni insya-Allah hadis ke-28. Dalam hadis ke-27 yang kita bincang itu, kita cerita tentang kewajipan menyampaikan ilmu agama dan kelebihan menyampaikan ilmu. Kelebihan agama, ilmu agama itu satu. Yang keduanya, kelebihan menyampaikan ilmu agama. Kita belajar, lepas tu kita sampaikan kepada orang. Jadi satu kelebihan yang besar. Dan kita sebut satu hadis Nabi SAW, iaitu dari seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Abu Bakar orang lain, ni Abu Bakrah pula. Kita dah sebut siapa Abu Bakrah ni. Abu Bakrah ni nama betul dia Nafi' bin Al-Harith. Nafi' bin Al-Harith tu nama betul ni. Abu Bakrah tu gelaran. Arab ni kalau dia nak gelar orang, dia bubuh abu kat depan. Abu-abu. Macam Abu Jahal tu bukan nama betul dia. Nama betul dia adalah Amrun bin Hisham. Abu Jahal tu gelaran dia, bapak goblok. Mana Melayu ni? Abu Jahal. Abu Lahab. Lahbun ni orang kulit merah macam kena bakar. Tu mana Lahbun. Lahab. Ataupun dalam bahasa orang Kelantan panggil salah. Tahu salah? Oh, benda tak tahu. Ustaz ni cakap Kelantan pula kat sini. Kita ambil ayam tu, lepas tu kita bakar, lepas tu kita layu punya berat. Dia panggil salah. Tu makna lahbun dalam bahasa Arab. Abu Lahab ni maknanya Abu yang kulit dia tu merah macam kena salah. Dia Abu Lahab ni muka dia merah macam muka kena bakar. Disebabkan macam tu orang panggil dia Abu Lahab. Abu Lahab cerita dia. Banyaklah dulu orang nama Abu. Ada nama betul Abu, ada Abu Sufyan nama betul dia. Tapi kebanyakan kalau orang nama Abu dekat depan selalunya ada gelaran. Dan ada seorang yang sahabat Nabi ni ada gelarannya Abu Bakrah. Abu Bakrah. Tapi nama betul dia Nafi' bin Al-Harith. Dia ni adalah seorang yang berasal daripada Basrah, Iraq. Daripada Iraq bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni antara orang alim yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fuqaha'un minas sahabah. Orang-orang alim daripada kalangan sahabat. Dia sahabat Nabi ni ada pakar dalam perang, macam Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Dalam bab mengaji bab fiqh ni dia tak pakar. Degil ada juga kat dia. Abu Khalid Al-Walid ni kalau kita baca dalam sirah, dia ada satu ketika Nabi SAW suruh dia jaga kawasan tempat orang kena tawan. Nabi suruh jaga, tapi Nabi Muhammad pesan jangan buat apa-apa. Tiba-tiba masa dia jaga tu, orang situ tu bising. Bila bising dia bunuh semua. Bila dia bunuh, Nabi Muhammad SAW berkata, mati habis dah. Nabi Muhammad tanya, kenapa? Dia kata, cakap banyak ke bunuh lah. Nak cerita Khalid bin Al-Walid. Sampai satu tahap Nabi SAW pernah sebut, Nabi SAW pernah doa, Allahumma inni bari'un mimma sana'a Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Ya Allah Tuhanku, aku minta bebaskan diri aku daripada apa yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni dia tidak mahir dalam bidang fiqh. Bidang fiqh ni tak mahir. Kalau cerita bab fiqh, bab semayang ni angkat tangan macam tu apa, tu memang dia tak mahir. Tapi kalau cerita bab strategi perang, bagi ke dia. Kalau cerita bab perang ni, pantang dia jadi kepala perang. Kalau dia jadi kepala perang mesti menang. Ini orang nama Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Lepas dia arti ada di kalangan sahabat ni dia pakar dalam bidang fiqh. Bidang pengajian tentang amal ibadat ni dia pakar. Antaranya adalah Abu Bakrah radhiyallahu an yang kita sebut tadi, nama betulnya Nafi' bin Al-Harith. Dan dia ni mati pada zaman Muawiyah jadi khalifah.
Kalau kita baca sirah dalam sejarah Islam, nombor 1 yang jadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Khattab, kemudian Osman, kemudian Ali. Lepas daripada tu, masa pemerintahan Ali tu ada berlaku sikit peperangan. Jadi perang punya perang, akhir sekali Ali bin Abi Talib letak jawatan, dan kemudian sekejap anak pada Ali, cucunda Nabi SAW jadi kerajaan, dan kemudian ni naik pula satu orang untuk jadi khalifah, dan dia tukar sistem pemerintahan daripada sistem khalifah tu kepada sistem monarki, sistem beraja. Sistem tu, orang yang mula-mula sekali lead sistem monarki tu di zaman pemerintahan Islam ni nama Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu dia panggil sebagai dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah tu merujuk pada Muawiyah, sejarah dia gitu. Dan dia ni meninggal pada umur 51 tahun. Maknanya meninggal muda lah. Orang nama Abu Bakrah ni meninggal muda. Dan disebut tentang satu hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW ni suruh orang yang hadir dalam majlis ilmu ni sampaikan ilmu ni kepada orang yang tidak hadir. Kita dengar ilmu hari ni, lepas tu adakah cukup sekadar kita duduk diam? Tak cukup. Sikap kita, orang yang tahu tentang ilmu ni, sampaikan kepada orang lain. Dan Nabi SAW sebut pula, mungkin orang yang hadir dalam majlis ilmu, dia ni faham tak seperti mana orang yang kita sampaikan kepada orang tadi. Orang ni, kita ni hadir, kita dengar ustaz kupas, lepas tu kita cerita orang yang tak hadir. Kadang-kadang orang yang tak hadir tu lagi faham daripada apa yang kita dengar daripada kuliah. Bukan faham maksudnya tak datang kuliah, pakat datang kuliah sebab anda lagi faham, bukan macam tu. Kita cerita ni, kadang-kadang kita cerita tu kadang-kadang boleh berlaku lagu tu. Dan bahkan kadang-kadang kita dengar kuliah, ustaz cerita, kita tak ambil pengajaran, tak terkesan dalam hidup kita. Tapi bila kita cerita ke orang yang tak hadir, orang tu ambil pengajaran. Dia ambil pengajaran lagi penting seperti mana yang kita dengar dalam majlis kuliah. Memang ada macam tu. Jadi disebabkan kita boleh sampaikan ilmu pada orang, dan orang mungkin ambil pengajaran besar daripada kita ambil pengajaran. Tugas menyampaikan ilmu ni cukup besar pahala ni. Cukup besar. Cuba kita fikir, kalau kita sampaikan ilmu, orang dengar dan dia sampaikan kepada orang lain pula, kita dah dapat pahala. Dan cuba kita gambarkan lagi, kalau kita sampaikan ilmu, orang tu pula dia bukan sekadar dia faham, bukan sekadar dia sampaikan, dan dia amal pula amalan. Dia amal daripada ilmu kita aja. Lagi besarlah pahala yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Orang tu buat amal tu satu pahala dah. Dia buat amal tu kerana dia tahu daripada kita. Itu pun kita dah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dah bincang dalam kuliah lepas. Hari ni insya-Allah kita nak masuk hadis yang ke-28. Kalau dalam kitab, ada kitab tu muka surat 102. Iaitu hadis an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amrin ni sahabat Nabi. Abdullah tu sahabat Nabi, bapa dia pun sahabat Nabi, Amrin tu. Nama betul Amrin tu Amrun bin Al-As radhiyallahu an. Dia sahabat Nabi ni ramai nama Amru. Jadi satu nama Amru, satu lagi nama Omar. Omar Khattab kan, macam-macam nama Omar. Ada pula nama Amru. Amru ni antaranya masyhur adalah Amru bin Al-As radhiyallahu an. Siapa dia ni? Dia ni masuk Islam selepas daripada dia balik daripada jumpa Raja Habsyah. Dia ni asalnya ketua menteri luar Mekah. Dia ni menteri luar Mekah. Dan dia ni merancang untuk macam mana nak hantar balik orang Islam yang hijrah ke Habsyah untuk nak hantar balik ke Mekah. Dia pergi jumpa Raja Habsyah, dia kempen Raja Habsyah. Tiba-tiba Raja Habsyah ni pergi marah ke dia. Raja Habsyah kata ke dia, sepatutnya kamu kena ikut ajaran Muhammad. Muhammad ni orang betul sepatutnya. Tiba-tiba kamu orang Arab tak terima Muhammad, aku orang kulit hitam ni boleh terima. Tak betul kamu ni. Bila dia kena sama macam tu, menyebabkan dia terfikir untuk nak masuk Islam. Dia balik, dia tak terus balik ke Mekah, dia pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah untuk jumpa dengan Nabi SAW. Dalam perjalanan tu dia sisih pula dengan dua orang sahabat, iaitu Uthman bin Talhah radhiyallahu an dan satu lagi Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Daripada masa tu Khalid bin Al-Walid pun memang pergi Madinah nak pergi jumpa Nabi SAW dan nak masuk Islam. Jadi bila jumpa dengan Khalid, dia tanya Khalid nak pergi ke mana? Pergi Madinah nak buat apa? Khalid ni mula-mula sebesalahan bagi tahu. Sebab Khalid ni menteri pertahanan. Yang Amr bin Al-As ni pula menteri luar. Menteri sama menteri berjumpa nak pergi ke Madinah. Pelik lah. Macam kita sekarang ni menteri sama menteri nak pergi ke pejabat PKR. Something lah. Kau pergi buat apa situ kan? Pergi Penuh Ibrahim ke? Nak buat apa lah, buat parti. Jam lah sekali kan. Macam tu lah. Lebih kurang. Jadi dia jumpa di sepadan Madinah. Nak buat apa jumpa Muhammad? Cakap terang-terang nak pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, nak masuk Islam. Jadi pergilah 3 orang jumpa Nabi SAW dan masuk Islam. Jadi Islam lah orang nama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu.
Amr bin As ni dia ada seorang anak nama Abdullah. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni orang yang kuat mengaji. Abdullah bin Amr bin Al-As ni radhiyallahu anhuma ni, dia ni seorang yang kuat mengaji. Dia ni rajin sangat dengar ucapan-ucapan Nabi, bukan sekadar dengar, bahkan dia akan catat apa disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan dia ni banyak catat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak hairan dia ni antara orang yang banyak menceritakan hadis kepada kita. Ini cerita Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sabda Nabi. Jadi kata Abdullah bin Amr ni, aku ni dengarlah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi apa yang disebut oleh Nabi sallam ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayatan." Maksudnya, sampaikanlah apa yang kamu dapat dariku walau satu ayat sekalipun. Ayat ni apa dia ayat? Ayat ni asal makna bahasa Arab ni tanda. Ayatun ni tanda. Kalau kita baca Al-Quran, banyak Allah Ta'ala guna kalimah ayat, merujuk pada tanda-tanda. Langit bumi ni merupakan ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian anak dia yang bernama Ibrahim. Nabi Muhammad ni ada seorang anak daripada isteri yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah ada seorang anak lelaki. Anak lelaki itu nama Ibrahim. Ibrahim ni mati kecil. Masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tengah mengajar. Dia tengah-tengah mengajar, tiba-tiba datang Abdul Rahman bin Auf bagi tahu pada Nabi sallam yang anak nama Ibrahim ni sakit, tenat. Nabi Muhammad kata tak apa, relax dulu, aku nak buat kerja aku dulu. Lepas tu balik, kemudian datang sekali lagi bagi tahu Rasulullah tak boleh teruk sangat dah, baik kamu pergi tengok. Nabi sallam pun terus tinggalkan kerja, pergi. Masa pergi, Nabi SAW ni pegang Ibrahim, dan Nabi Muhammad tengok Ibrahim tengah nazak pada masa tu. Masa dia pegang tengah nazak tu, masa tu Nabi SAW ni menangis. Nampak air mata Nabi keluar. Bila nampak air mata Nabi SAW keluar ni, menyebabkan Abdul Rahman bin Auf ni dia tanya Nabi SAW, macam mana Nabi SAW ni boleh menangis, sedangkan sebelum ni Nabi Muhammad SAW pernah larang daripada an-niyahah. An-niyahah ni maknanya menangis dan meratap atas kematian. Nabi Muhammad kata air mata menitik ke tu fitrah, yang tak bolehnya meratap ni tak boleh. Macam orang Arab, kalau ada orang mati, mak bapak dia mati ke, tok dia mati ke, tok lelaki dia mati ke, bini dia mati, dia start meratap. Bukan sekadar meratap, sila hari bulan dia pergi upah pula, minta orang meratap untuk bapak dia mati. Ambil duit tolong meratap untuk bapak aku. Nak buat kan, kat Malaysia ni nak buat ni budak selalu buat kan. Ini semua budaya jahiliah, bukan budaya Islam. Islam haramkan budaya ni. Tapi cerita je, Nabi SAW masa dia pegang Ibrahim, Nabi Muhammad menitik air mata. Jadi menyebabkan Abdul Rahman bin Auf ni tanya Nabi SAW. Nabi kata air mata keluar ni tak ada arah atau fitrah. Nak buat lagu mana? Kita ni dicampak perasaan sayang, perasaan sedih, memang ada pada diri manusia. Manusia ni tak boleh buang fitrah dia. Manusia ni tak boleh buang sedih dia. Manusia ni tak boleh buang gembira dia. Manusia ni tak boleh buang marah dia. Kadang-kadang kita ni kata kau jangan marah, tak boleh. Yang boleh ni kawal marah, tu boleh. Nak buang marah betul? Tak ada. Dia nak buang cemburu, tak boleh. Tak ada orang boleh buang cemburu. Yang boleh buangnya kontrol cemburu. Itu boleh buat. Nak buang memang tak boleh. Kita kena ada emosi, tapi kita tidak boleh emosional. Emosi ni benda ada dalam diri kita. Emosional tu dah melampau. Cemburu buta. Ada cemburu buta. Cemburu buta, kadang-kadang bergaduh lelaki bini, kes cemburu buta. Bukan betul pun. Kes apa dia? Kes dia telefon, dia suruh anak dia telefon asalnya. Mana bapak kamu? Tak tahu kat mana. Kau telefon bapak kamu supaya datang sini. Anak ni pun telefon bapak ni. Telefon tak angkat. Lepas tu anak ni datang jumpa mak. Anak tanya mana ayah kamu? Telefon dah. Lepas tu dia angkat ke? Tak angkat. Tapi ada orang perempuan angkat. Perempuan angkat. Jam bini mengamuk punya mengamuk. Lalu balik suami. Bila balik suami bergaduh lelaki bini. Kata abang ni ada perempuan lain. Mana kau tahu ada perempuan lain? Tak dia nak kita telefon, ada orang perempuan angkat. Maknanya abang ada perempuan lain. Abang main kayu tiga dengan saya. Bila aku ada perempuan lain Mana boleh anak kita dengar sendiri suara perempuan tu. Panggil anak datang. Betul ke perempuan telefon? Perempuan angkat telefon aku? Betul. Dia kata apa? Dia kata nombor yang anda dial. Eloklah tu. Nak bagi tahu cemburu buta tau. Cemburu buta ni boleh menyebabkan benda yang tak sepatutnya berlaku boleh berlaku. Jadi cemburu tu fitrah. Manusia ni mesti ada suka cemburu. Orang lelaki kalau tak ada cemburu, itu bukan orang lelaki. Tak betul. Tengok isteri buka aurat duk kat luar, orang lain pula pergi tengok dia punya aurat. Dia pula tak ada perasaan. Ni tak betul. Ni sifat dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus ni tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bini kita dia buka aurat sebagai contoh, kita kena ada perasaan cemburu bila isteri kita dilihat oleh orang lain.
Jadi apa sikap kita? Kita kena suruh dia tutup aurat. Ni sikap cemburu yang mesti ada pada diri manusia. Allah Subhanahu Wa Taala pun cemburu. Hadis Qudsi pernah nyatakan, Nabi Muhammad nyatakan yang Allah Taala sendiri cemburu. Bilakah Allah Taala cemburu? Bila tengok manusia ni pakat-pakat melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau cemburu Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita cemburu, kita boleh marah kepada orang yang kita cemburu. Bagaimana pula kalau Allah Taala cemburu kepada kita? Sebab tu kita kena ingat, cemburu ni satu benda memang ada dalam jiwa manusia. Marah, sedih ni semua ada. Nabi Muhammad ni manusia. Orang macam kita, Nabi SAW. Tiba-tiba bila anak dia meninggal, Nabi akan timbul perasaan sedih tu, menyebabkan menitik air mata Nabi SAW. Cuma ni lepas daripada kejadian kematian Ibrahim tu, berlakulah sikit. Apa dia? Berlaku ni, gerhana bulan. Bila gerhana bulan berlaku, menyebabkan ada sebilangan daripada sahabat kata, ini menandakan bulan turut bersedih tentang kematian Ibrahim, anak Nabi Muhammad SAW. Disebabkan Nabi Muhammad sedih, bulan pun sedih, kata dia. Ni kan ada kita ni kan kadang-kadang dengar lagu kan, bila kita frust bercinta dengan girlfriend tak nak kat kita pun tengok air hujan turut bersama dengan saya untuk merasakan hasrat sedih dia. Lah dengar dia betul. Tu kita lah tu kan. Tu kita punya perasaan. Dan benda tu kadang berlaku. Jadi sahabat ni bila tengok Nabi Muhammad sedih, bulan pula gerhana. Dia kata ini menandakan bulan pun turut bersedih atas kematian Ibrahim, seperti mana sedih Nabi Muhammad SAW. Bila dengar macam tu, Nabi Muhammad terus sebut, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatir rahman. Kata Nabi SAW. Nabi Muhammad kata sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dalam hadis ni Nabi Muhammad sebut ayatan, ayat. Ayat tu sendiri tu asal-asal makna adalah tanda. Tanda asal makna ayat. Cuma dalam hadis ni Nabi SAW kata, sampaikanlah apa yang kamu dapat dariku walau satu ayat sekalipun. Ayat di sini bukan merujuk pada tanda tu. Yang dikatakan ayat di sini adalah Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, ataupun ilmu agama Islam itu sendiri. Kita dengar satu ilmu, kita sampaikan kepada orang. Nabi Muhammad kata tabligh, sampaikan. Tabligh ni sifat Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW ni sifat dia adalah menyampaikan ilmu. Tapi adakah kita nak menyampaikan ilmu ni mesti masuk jemaah tabligh? Tak semestinya. Ni kadang nak menyampaikan ilmu mesti jemaah tabligh. Tak semestinya. Kita puji sifat kawan-kawan kita masuk jemaah tabligh, alhamdulillah. Sebab dia orang rasa itu cara dia orang nak dekatkan diri pada Allah. Anas secara peribadi pun Anas kagum. Anas sendiri pernah keluar tabligh. Masa sebelum belajar di Pakistan, keluar tabligh ni. Keluar, kita rasa 3 hari tu memang memberi kesan pada hidup kita. Lepas pada tu pergi Pakistan, duduk kat Pakistan tu sempat pula keluar setahun setengah. Puas hati keluar tabligh. Jalan masjid 3 hari, masjid tu keluar 3 hari, masjid tu keluar 3 hari. Duk pusing masjid kat Pakistan tu. Pergi pula istimak tabligh dekat Reling, Lahore. Ramainya manusia macam padang Arafah. Tengok ramai. Bukan ada apa-apa, pergi dengar ceramah. Bangun seorang syekh duk ceramah. Bangun dua syekh kedua ceramah. Duk ceramah benda yang sama, ajak keluar. Tu ceramah cerita ajak keluar. Mari kedua cerita ajak keluar. Cerita apa ni? Kita tak boleh kan. Tapi alhamdulillah lah, memang beri kesan kepada hidup kita. Tapi kalau kita pergi kata keluar 3 hari, keluar 30 hari, keluar 4 bulan, semua tu sunnah Nabi, yang tu tak betul. Tak betul. Sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah keluar 3 hari. Nabi Muhammad SAW tak pernah keluar 4 bulan. Tak ada. Nabi Muhammad tak ada tu. Keluar semua tak ada. Yang adanya ijtihad daripada ulama-ulama tabligh yang merujuk kepada beberapa hadis Nabi SAW dan juga amalan-amalan para sahabat. Yang dikatakan keluar 3 hari ni merujuk kepada kisah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni, dia ni bukan, ini cerita 4 bulan. Yang 4 bulan ni merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni dilema dia masa jadi khalifah. Di antara sebilangan manusia ni pergi perang. Cuma segi perang tu, Umar ni dia malam-malam dia berjalan, dia tak boleh tidur Umar. Umar ni seorang khalifah yang hebat. Dia tak boleh tidur malam sebab dia fikir adakah rakyat dia lapar ataupun tidak. Ini hebat Umar Al-Khattab. Zaman sekarang nak cari khalifah macam tu, kiamat nak berlaku. Mampu tak ada. PT-PTN jadi isu pada hari ni pun, dia gunalah alasan pun nak bagi PT-PTN mesti jalan. Betul tak? Padahal PT-PTN kena pada siapa? Rakyat Malaysia. Dengan rakyat pun kira. Cerita kita kan. Syekh cerita tu kalau cerita kat Malaysia lah. Tapi alhamdulillah PT-PTN jadi isu. Harapan lepas-lepas ni PT-PTN pun dimasukkan. Itu kita harap lah. Orang pinjam PT-PTN, alhamdulillah lah kalau dimasukkan. Anda cerita ada kepentingan sebab anda tak ada pinjaman PT-PTN.
Ana belajar dulu betul-betul free. Pergi ke Pakistan free, pergi ke Mesir pun free. Tak terlibat dengan pinjaman, tak terlibat dengan beasiswa. Alhamdulillah. Tapi kawan-kawan kita terlibat dengan PTPTN. Dia berhutang, lepas tu nak bayar balik, kena bayar ganda. Yang bayar ganda tu riba lah tu. Yang Malaysia ni pula, dia boleh, tak ada masalah. Bukan sekadar tu, dia buat pada satu badan PTPTN tu untuk nak kutip hutang daripada pelajar-pelajar Malaysia kan. Ini berlaku. Alhamdulillah. Ada orang nak lawan isu-isu macam ni. Alhamdulillah. Tapi gambarannya kerajaan tu nampak berkira sangat dengan rakyat. Walhal kalau kita fikir Malaysia ni sumber negara ni banyak je. Minyak banyak, sawit ada Malaysia. Kalau kita gunakan duit Petronas tu untuk bayar PTPTN, boleh dah, cukup Alhamdulillah. Tak payah cukai lah. Sebab sumber Malaysia ni banyak. Pergi kat negara orang, tak ada pun sumber kerajaan dia petrol, tak ada. Tapi boleh dapat pendidikan percuma. Ni berlaku di Turki. Turki tu pendidikan percuma tu tak? Turki, Malaysia tak dapat pendidikan percuma. Walhal kalau ikut negara Turki ni ada minyak. Kita dekat Malaysia ada minyak. Minyak ni pula terbaik di dunia, kau tahu tak? Minyak di Malaysia ni minyak terbaik sebab minyak di tempat orang jumpa atas darat. Dekat Malaysia orang jumpa minyak dekat laut. Minyak di Malaysia ni baik sebab apa? Sebab belerang ni kurang. Dan minyak Malaysia ni digunakan untuk kapal terbang ni. Yang kita nak guna ni, kita beli daripada minyak orang, minyak yang tak baik. Beli daripada Sudan, beli kat sana, beli kat sini, lepas tu jual kat Malaysia. Tu yang kita nak pakai tu. Pakai 4-5 hari, pakai 4-5 tahun kereta boleh ingkup. Sebab minyak tu bagus kan. Yang minyak Malaysia tu minyak yang terbaik. Jual kat negara orang. Maknanya duit banyak. Kalau tengok duit banyak, nak tampung pada pengerjaan percuma pada rakyat, memang boleh. Tapi buat lagu mana kerajaan berkira dengan rakyat? Itu problem kita. Umar Khattab ni hebat Syekh. Dengan rakyat ni cukup tak berkira. Bahkan kalau kita baca dalam satu sejarah, masa tahun Amul Maja'ah, tahun kelaparan, Umar Khattab ni satu hari dia pergi ke Syria. Syria tempat orang bergaduh sekarang. Masa tu orang lapar kat situ. Bila lapar, Umar pergi. Umar nak tengok keadaan rakyat yang sedang lapar. Dan masa tu Umar pun lapar. Umar pun tak makan. Umar Khattab. Umar ni punya dasar senang. Kalau sekiranya rakyat tak cukup duit, nombor satu potong gaji menteri dulu. Pak kita mampai tak boleh lah mengamuk menteri-menteri tu. Kan? Tapi nak cerita Umar punya dasar, kalau rakyat tak cukup makan, bukan kita kena kecukai pun tak ada. Kita potong gaji menteri. Menteri dia sendiri potong gaji. Tak cukup juga, dia kena berlapar. Menteri tu kena berlapar, dia sendiri tu kena berlapar. Jadi Umar Khattab ni, dia pergi ke Syria dalam keadaan dia sendiri lapar. Dia sampai dekat Syria, ada seorang makcik tau. Makcik ni cukup tak puas hati dengan Umar Khattab sebab dia tak tahu macam mana keadaan Umar Khattab yang Umar ni sedang berlapar, dia tak tahu. Umar ni bila sampai, pergi jumpa makcik, dia kata, apa khabar makcik? Yelah, orang baik, tanya apa khabar? Yang makcik kata, Umar tak tahu aku sedang lapar pada hari ni. Ni Umar dekat Madinah tu duduk kenyang, dia kutuk Umar pula. Walah dia kutuk depan Umar Khattab. Jadi bila dia buat macam tu, Umar ni dia tak marah sikit pun. Dia tak marah pada makcik tadi. Dia hanya menangis. Sebab apa? Sebab dia kata aku gagal memberi makan kepada rakyat aku sendiri. Tu nak cerita khalifah dululah. Sekarang nak jumpa, mampu tak jumpa lah. Kat Malaysia pula tak tahu siapa boleh buat. Aku tak tahu kan. Nak gambarkan. Itulah pemerintahan orang terdahulu kan. Nak cari zaman sekarang ni memang tak dapat. Tak apalah. Jadi nak cerita, Umar Khattab ni malam dia berjalan. Bila dia berjalan, dia pergi tengok rumah rakyat ni. Dia dengar ada satu rumah, seorang perempuan yang sedang mengeluh. Dia cerita masalah kehendak nafsu seks ni. Temahalan sebut istilah tu. Dia cerita sebab suami dia tinggal lama lah. Umar dengar, Umar meremang belum rumah. Bila meremang belum rumah, Umar Khattab balik ke rumah. Dia pergi tanya anak perempuan yang bernama Hafsah. Hafsah radhiyallahu anha, yang merupakan isteri Nabi SAW. Masa tu Nabi Muhammad dah wafat dah. Dia pergi tanya Hafsah, kalau suami kamu tinggal kamu, berapa lama kamu boleh tahan? Hafsah kata, malu nak jawab tapi tak ada arah bapa aku ni khalifah. Dia tanya, aku terpaksa jawab 4 bulan boleh tahan, lebih pada tu tak boleh, merapu. Hafsah jawab macam tu. Umar Khattab tu buat satu keputusan, mana-mana orang pergi jihad fisabilillah, berperang 4 bulan kena balik, shift orang lain pula pergi. Di situlah dalil keluar 4 bulan. Nampak? Bukan cerita Nabi keluar tu tak. Nak cerita Umar Al-Khattab punya ijtihad, keluar 4 bulan. Dan keluar tu berjihad tau, bukan cari masjid. Tapi tak apa, cari masjid pun okey lah. Daripada dok merapu kat kedai kopi tu, cari masjid. Betul lah. Tu nak cerita dia. Nampak? Itu dalil keluar 4 bulan. Yang kata keluar 3 hari ni sebab merujuk pada satu kisah yang berlaku pada Umar Khattab juga, berkait dengan seorang lelaki. Lelaki itu nama Ka'ab bin Sur radhiyallahu an. Dia bersembang, tiba-tiba datang seorang perempuan muda.
Perempuan muda pergi jumpa dengan Umar. Dia kata, aku punya suami yang cukup baik. Tak ada suami baik macam suami aku. Malam-malam tahajud, siang puasa. Umar Khattab ni tak faham. Umar kata, oh Alhamdulillah, senang dapat suami macam ni. Yang ada suami orang lain ni, malam sah ke tahajud, terkejut subuh ada. Sah ke nak puasa, cari periuk nasi lagi ada. Tu ada. Tiba-tiba suami kamu malam tahajud, siang pula puasa. Alhamdulillah, bagus. Yang perempuan ni bila dengar, muka dia berubah. Dia tak puas hati. Dan perempuan tu terus pergi. Ka'ab bin Zuhair duduk kat tepi Umar. Dia kata, alah Umar tak faham betul. Oh, kata Umar, kau tahu tak, perempuan tu je datang, dia cerita masalah dia. Kenapa kau tak layan? Apa masalah dia? Lah, bila malam-malam tahajud, siang pula puasa, dan dia tu pula perempuan muda, bermakna tak ada masa dengan dia. Tu maksud dia. Umar kata, lah aku tak perasan. Umar boleh tak perasan. Macam ni. Panggil balik perempuan tu datang. Lepas tu, Ka'ab bin Zuhair panggil perempuan datang. Umar kau tanya perempuan tu, betul ke kamu sebenarnya cerita begian? Betul. Kalau betul, aku nak minta Ka'ab bin Zuhair, kau tolong jatuhkan hukuman pada suami si perempuan ni. Umar Khattab minta. Ka'ab kata, oh sorry, saya tak boleh jatuhkan hukuman. Siapa saya? Saya ni Datuk Seri pun tak ada. Sah ke Datuk Seri? Datuk pun tak ada. Nak jatuhkan hukuman? Lagi tak boleh. Kalau jadi mufti, tahan lagi. Contohlah ni tak adalah kat ni aku tambah. Cerita dia. Jadi bila dia cakap macam tu, Umar kata tak, aku kagum dengan bacaan kamu tadi. Kamu boleh tengok muka orang, kamu dah tahu apa yang dikendaki oleh orang perempuan tadi. Jadi hari ni aku nak minta kamu jatuhkan hukuman pada si perempuan, suami perempuan tadi. Bila Umar kata macam tu, Ka'ab bin Zuhair ni kata, kalau betul tak apalah, aku terus jatuhkan hukuman. Hukuman aku dibenarkan kepada si suami si perempuan ni berpuasa dan juga sembahyang tahajud selama 3 hari sahaja. Hari keempat haram. Masuk hari kelima sambung balik nak puasa. Tak ada masalah. Kata Umar, mana kau rojok ni Ka'ab? Pelik sangat cara kau berhukum ni. Kata Ka'ab bin Zuhair, aku berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Kahwinilah perempuan itu sama ada 2, 3 ataupun 4. Seakan-akan suami perempuan tadi ada bini 4. Jadi hari keempat tu giliran dia. Yang 3 hari tu macam bini 3 orang, sembahyang tahajud dia dengan dia punya puasa sunat. Umar kata, yang ni lagi aku kagum daripada mula-mula tadi. Ini cerita Syekh. Inilah dalil keluar 3 hari. Inilah dalil keluar 3 hari. Yang 40 hari ni mari mana? Yang cerita 40 hari ni merujuk pada satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ni hadis yang lemah, tak kuat hadis ni. Yang mana dalam hadis ni menyatakan Nabi SAW menyebut barang siapa yang tidak pernah meninggalkan takbiratul ula bersama dengan Pak Imam selama 40 hari berturut-turut, orang ni selamat daripada penyakit nifaq munafik. Nak jaga takbiratul ula ni tak payah datang, tak payah pergi keluar tabligh. Kadang-kadang duduk kat rumah rajin mari awal, insya-Allah dapat. Tapi inilah dalil keluar 40 hari. Okey, kalau kita tengok daripada pengujahan tadi, memang tidak ada nas yang mengatakan Nabi SAW ni keluar 3 hari, 40 hari dan juga 4 bulan. Memang tidak ada nas. Tapi kalau nak keluar salah tak salah? Tak salah, keluar. Sebab kita rasa itulah cara untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Tafadhal, sila, keluar, tak ada masalah. Cuma ada pesan, jangan duk dakwa itu amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita ni, dia pergi cerita kita kelumuk, ini sunnah Rasulullah SAW. Wah, kau cerita kat mana ni? Itu tak betul, tak betul. Yang sunnah Nabi Muhammad berdakwah, itu betul. Yang cerita keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan, itu jangan duk kata perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta berlindung dengan Allah SWT. Ingat, kita menyandarkan satu benda yang tidak dibuat oleh Nabi SAW ni, kita dusta terhadap Nabi. Nabi SAW kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang melakukan dusta terhadap aku, dia telah menempah satu tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Gitu, insya-Allah. Tak boleh. Jadi at-tabligh. At-tabligh ni makna salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ni umat Islam kena ada sifat at-tabligh. Kena jadi muballigh. Muballigh ni penyampai. Orang yang menyampaikan agama tu panggil muballigh. Kita ni sebut muballigh dah rujuk pada orang Kristian, muballigh Kristian. Muballigh ni istilah Islam, tahu tak? Istilah Arab. Muballigh maknanya menyampaikan Islam. Kita semua ni mesti jadi muballigh. Dapat ilmu, sampaikan ilmu ni kepada orang lain. Faham satu, tak boleh cerita. Hari ni dengar kuliah, ustaz cerita sampai sejam cerita, sejam setengah ataupun 40 minit ustaz duk kuliah. Kita dah dengar tu, dalam banyak-banyak ustaz cerita semua tak faham, kecuali satu je faham. Apa yang kita faham? Ustaz cerita pasal tabligh tadi, contoh. Apa yang kita faham? Ustaz cerita tadi tentang keluar 3 hari, keluar 4 bulan, keluar 40 hari tu bukan daripada amalan Nabi Muhammad SAW. Kita faham yang tu, contoh. Kita faham apa? Cerita pasal cemburu tadi. Itu cerita tak boleh masuk game tu.
Cemburu tu tak masuk pahala tu. Itu cerita luar kan. Tapi yang bermanfaat, kita cerita dekat orang lain. Bila cerita orang lain tu, kita dapat habuan di akhirat nanti. Dan benda tu sebenarnya dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayatan, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat sekalipun gitu. Kemudian hadithu an bani Israel wala haraj. Dan ceritakanlah apa yang sampai kepada kamu dari hal Bani Israel. Dan dalam pada itu tidak ada salahnya kamu kalau kamu tidak ceritakan. Nabi Muhammad kata, tolong cerita berkenaan Bani Israel ni korang. Israel ni nama Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub AS ni ada dua nama. Satu nama Israel, satu lagi nama Yaqub. Kita dah kutuk binasa Israel, maknanya binasa Nabi Yaqub. Sebenarnya kan, Bani Israel anak cucu Nabi Yaqub. Bani tu daripada kalimah bin. Muhammad bin Abdullah bin tu kan, panjang sikit jadi Bani. Jadi Bani tu makna keturunan lah, anak cucu. Dekat Malaysia ada seorang Wan Soho Bani Leman. Mana tu Wan Soho, anak bukan anak Leman. Tu mana dia kan, mana Bani Leman. Jadi nak cerita Bani tu mana anak cucu. Nabi Yaqub AS ada dua nama, satu Yaqub, satu lagi Israel. Israel ni dalam bahasa Ibrani makna Melayunya hamba Allah. Tu mana Israel. Bani Israel keturunan Nabi Yaqub AS. Daripada 12 orang tu merebak sampai ke bawah. Atau panggil 12 keturunan Yahudi panggil tu kan. Tu cerita dia. Dia ada Yahudi, ada Zionis tau. Dua benda berbeza tau. Baru ni diselengkan sekejap, boleh tak berniaga Yahudi. Berniaga dengan orang Yahudi tak salah. Berniaga dengan Zionis tu problem sikit. Sebab apa? Sebab Nabi SAW masa dekat-dekat kewafatan Nabi Muhammad tak ada duit. Masa Nabi Muhammad dekat-dekat kematian, masa tu Nabi Muhammad tak ada duit. Last sekali Nabi Muhammad terpaksa cagar baju besi dia. Cagar baju besi kepada orang Yahudi. Ambil duit, bagi baju besi. Nanti kalau ada duit, bayar balik, ambil balik baju besi. Nabi Muhammad buat macam tu. Bermakna Nabi Muhammad SAW pernah berurus niaga dengan orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad tak sempat ambil baju tu sampai Nabi Muhammad wafat. Masa Nabi Muhammad wafat tu baju besi kat tangan Yahudi lagi. Punya miskinnya Nabi SAW. Tu Nabi Syekh, Nabi lagi, merangkap Perdana Menteri lagi, ketua kerajaan lagi, ketua dunia lagi masa tu. Tu Nabi SAW. Kita kalau mati tak laran nak bilang harta di dalam negara, harta di luar negara. Dekat mana? Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, Gohekostan. Dekat mana tu? Dekat-dekat dengan negara setan. Negara ni kan. Tu kalau kita lah. Nabi nak cerita Nabi Muhammad tak ada apa. Punya miskin Nabi Muhammad tu ada. Baju besi pun dekat tengah orang, dekat Yahudi. Tapi gambarannya Nabi SAW ni, dia ni pernah berniaga dengan orang Yahudi. Bermakna berniaga dengan orang Yahudi ni tak salah. Tapi kalau berniaga dengan Zionis tu problem. Sebab Zionis satu gerakan yang diorang ni fikir macam mana pun untuk dapat duit untuk nak bunuh orang Islam. Apa hukum kita jual anggur kepada orang biasa? Harus. Jual anggur tak ada masalah apa pun. Tapi kalau pembeli anggur itu adalah pembuat arak, apa hukum? Dia haram lah. Sebab kalau kita jual anggur pada pembuat arak, dia akan gunakan anggur tadi untuk buat arak. Dan arak tu diminum dan jadi dosa. Jadi boleh membawa kepada dosa. Man adda ila haramin fahuwa haram. Tu kaedah fiqh dia. Perkara yang bawa kepada haram, maka hukumnya adalah haram juga. Hukum jual anggur adalah harus. Tapi kalau jual anggur kepada pembuat arak, yang arak itu adalah haram, maka jual anggur itu jadi haram kepada pembuat arak. Tapi kalau jual anggur kepada pembuat lain daripada pembuat arak, tak ada masalah, hukum adalah harus. Berniaga dengan orang Yahudi ini tak salah. Sebab benda itu dibuat sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Zionis, dia dapat duit, dia fikir macam mana pun untuk nak merosakkan orang Islam, kita jual, kita urus niaga dengan orang Yahudi, yang orang Zionis tadi jadi haram. Itu isu dia, nampak tak? Isu banyaklah cerita Zionis ni memang problem sebab sejarah dia terlalu panjang. Tapi yang kita nak gambarkan tentang orang Yahudi. Orang Yahudi ni jadi dua perkara. Yang pertama Al-Israiliyat. Yang kedua tentang perangai Yahudi itu sendiri. Apa yang dikatakan Al-Israiliyat? Al-Israiliyat ni adalah cerita-cerita datang daripada tubuh-tubuh Yahudi. Cerita ni cerita zaman Nabi-Nabi dulu. Nabi Ibrahim ke, Nabi Ismail ke, Nabi Yahud. Ada cerita-cerita. Jadi tubuh-tubuh Yahudi ni pada zaman Nabi Muhammad, dia cerita tau, cerita-cerita ni dekat orang Islam. Dia cerita dekat sama-sama dia orang. Cuma masa dia cerita, dia nak bagi sedap, dia bubuh Ajinomoto. Kita nak masak, nak bagi sedap ke Ajinomoto? Tom Yum Ajinomoto. Sedap Syekh. Meleleh, jilat telur tu kan, punya sedap. Cerita lah betul juga. Cerita ni kalau cerita betul-betul word yang kita tahu, memang tak best. Tapi kalau bubuh Ajinomoto cerita, apa? Jadi best lalu. Yahudi lagu tu. Nabi Sulaiman AS cerita lah ni, cerita orang Yahudi, tubuh Yahudi dulu cerita. Nabi Sulaiman AS ni dia sempat angkat istana Balqis. Dan Balqis dia sampai terkejut, macam mana istana aku ada sini?
istana aku tempat lain, dia ada kat sini. Oh, dia kagum. Dia pergi pula ke istana Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman lagi lawa daripada istana kepunyaan si Balqis. Balqis dia pergi dekat istana Nabi Sulaiman, dia tengok marble ni macam air. Balqis ni nampak macam air, marble Nabi zaman Nabi Sulaiman lagi hebat daripada marble tempat kita. Marble tempat kita ni tengok biasa tak nampak air Syekh. Ni marble sana nampak air macam matahari. Jadi bila nak pijak, dia takut air tu mengecil kat kain dia. Dia selak. Dia punya ni kain. Cerita ni bukan cerita betul ni. Ni gibuh lah, buat nota pula kan. Ni cerita dia ketambah oleh tubuh Yahudi dulu. Jadi Balqis ni selak kain. Bila selak kain, Nabi Sulaiman tengok tak kelip. Tu cerita dia. Nabi Sulaiman tengok tak kelip. Sebab seronok tengok betih Balqis. Kita dengar bunyi merapu dah. Dengar merapu dah. Weh, tak payah cerita Nabi Sulaiman. Kita orang Malaysia pun kadang-kadang jadi takwa ni, tengok orang perempuan tu benar panjang. Tengok astagfirullahalazim gitu kan. Anak duduk kat Pakistan dulu, anak pernah jumpa orang sising orang perempuan bukan buka aurat, tak tutup muka je. Sebab di sana, di Afghanistan, dia orang pakai burqah tak? Pakai burqah. Orang ni orang Afghanistan. Dia nampak orang perempuan buka burqah, nampak muka dia. Dia nampak dia paling kelai dekat tangan. Astagfirullahalazim. Ada kat Malaysia? Memang aku tak jumpa. Saya cerita orang biasa. Ustaz pun tak buat. Ustaz pun tengok, bestnya lah tu ustaz tu kan. Cerita. Orang sekarang ni pakai seluar luar, nampak seluar dalam. Lagi tengok. Luar saya nampak seluar dalam. Merah jambu. Nampak seluar dalam kan. Naik motor ataupun naik kereta nak pergi kuliah tengok. Alamak, nak potong rasa rugi. Puluh. Tobat puluh tembang kan. Aku bukan cerita orang biasa ni. Aku cerita ustaz kan ni. Cerita ustaz kan ni. Nak bolo. Last kali nak mari surau ni Nurul Iman ni. Tapi sampai surau tu Subah Bestari. Boleh tanya besar kat sini. Bukan malam ni ustaz sini. Oh, salah surau rupanya. Kenapa dia? Polo tadi. Nampak? Betul tu. Kan? Nak bagi tahu kita. Tapi di Afghanistan anak pernah jumpa. Dia takwa pada tahap tu tau. Dia nampak perempuan tu, dia nampak bukan aurat, buka muka dia. Dia boleh paling ke belakang, jangkat tangan minta ampun dengan Allah Taala. Kita tengok teman panjang Syekh. Ya Allah, takwa ni kau. Aku jauh lah langit bumi macam tu. Kalau layan lagi tengok ada. Tengok rugi tak tengok tu kita lah kan. Nak bagi tahu. Itu orang zaman sekarang. Macam mana pula Nabi? Lagi hebat. Kalau orang takwa, umat Muhammad pun dah macam tu. Nabi Sulaiman Syekh, lagilah warak. Nabi Daud, Nabi semua Nabi tu kan. Lagilah warak. Tiba-tiba ada cerita kata Balqis ni selak kain, Nabi Sulaiman tengok tak kelip. Oh, sedap goreng. Hangit kita dengar. Betul tak? Ni semua cerita berapu. Cerita ni panggil Al-Israiliyat. Cerita-cerita tambahan yang dilakukan oleh tubuh Yahudi terdahulu. Banyak memang terlalu banyak. Kan? Anda tadi pun anda tengok kitab tadi ada satu cerita berkait dengan cucu Nabi Adam AS. Dia ceritakan oleh tubuh Yahudi. Dia cerita cucu Nabi Adam AS diceritakan terlalu tinggi. Punya tinggi itu 3,000 hasta. So kita bayang 3,000 hasta, lebih kurang 3 kilometer. Tu punya tinggi 3 kilometer. Ya Allah, tinggi dia. Dia boleh cerita tu. Tubuh Yahudi punya cerita tu memang best ni cerita. Ada cerita-cerita ni semua Israiliyat. Cerita yang tidak sabit daripada kisah-kisah yang sebenar, tapi semua ditambah reka oleh tubuh Yahudi terdahulu. Dia panggil Al-Isra. Itu satu. Yang kedua yang dikatakan wahadisu an Bani Israel di sini, ceritakan berkenaan Bani Israel berkait dengan perangai Bani Israel itu sendiri. Macam mana perangai Bani Israel? Bani Israel ni jahat. Dan diorang ni macam-macam perancangan untuk nak merosakkan Nabi Muhammad SAW. Diorang pernah rancang macam mana nak bunuh Nabi SAW dalam peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ni ada satu cerita, Nabi SAW pergi kat satu pengamal orang Yahudi nak minta duit untuk nak bayar diat untuk seorang sahabat yang terbunuh orang. Dalam sejarah Islam pemerintahan Islam ni ada diat. Kalau berlaku bunuh-membunuh, dia kena bayar, dia kena qisas, hukum bunuh balas. Tapi kalau keluarga tu memaafkan, dia kena bayar denda. Jadi ni ada seorang kawan nama Abdullah bin Jahshin. Dia ni dah terbunuh orang. Jadi kena bayar diat. Jadi duit tak ada, minta bantuan orang Yahudi. Orang Yahudi kata tak apa, kami akan tolong, kata orang Yahudi. Nabi SAW pun tunggu berehat kat satu rumah. Rumah tu Nabi Muhammad sandar. Rumah Arab ni tak ada bumbung tau, dia pakai sutuh. Jadi bila sutuh, nampak ke orang munafik, Nabi Muhammad sandar dekat rumah tu, dia pergi cari orang Yahudi. Suruh bunuh Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi ni, dia ambil batu besar, dia naik atas rumah, dia nak lepaskan batu atas kepala Nabi SAW.
Masa nak lepas, tak sempat nak lepas, Allah Ta'ala boleh sampaikan wahyu pada Nabi Muhammad, minta lari sebab orang Yahudi berusaha untuk nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni bila diturunkan wahyu sebegitu, Nabi Muhammad ni cepat-cepat pergi macam orang nak terkencing. Tu Nabi SAW pergi. Orang Yahudi ingat Nabi Muhammad akan datang, rupanya Nabi Muhammad akan pergi, tak datang dah. Nak cerita jahat orang Yahudi sampai tahap tu, rancang macam mana nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tak nafi ada orang Yahudi yang beriman, ada. Abdullah bin Salam, seorang sahabat, dan dia ni asal Yahudi masuk Islam, ada. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu masuk Islam sebab apa? Sebab bila dengar Nabi Muhammad SAW menyatakan, Nabi Muhammad jawab 3 soalan dia, dan ternyata jawapan Nabi SAW tu sesuai dengan apa yang dia belajar dalam kitab Taurat dulu. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad, dia tanya, Muhammad, aku nak tanya 3 soalan. Kalau kau berjawab, kau memang Nabi. Kalau kau tak boleh jawab, kau bukan Nabi. Kalau Nabi pun Nabi cak ayam. Kalau kau betul Nabi, kau boleh jawab. Apa dia? Yang pertama, apakah makanan ahli syurga yang mula-mula sekali ahli syurga makan? Yang kedua, dekat manakah berlakunya kiamat atas muka bumi? Yang tiga, macam mana kita nak dapat anak lelaki dan anak perempuan? Oh, soalan ni cukup best ni soalan. Nabi Muhammad bila dengar dia kata, aku tak ada jawab kecuali dapat wahyu daripada Allah melalui Jibril. Jibril bagi tahu aku boleh jawab. Kata Abdullah bin Salam, masa tu dia Yahudi lagi, kami tak pakai Jibril. Jibrilu aduuna. Jibril ni musuh kami. Kami tak nak pakai Jibril. Yahudi ni meluat tahu dengan Jibril tau. Sebab Jibril lah duk bongkar kejahatan Islam hari ni. Kalau ada kat Malaysia ni, Jibril lama dah kena Akta OSA tu lah. Kalau ada semua Jibril kat Malaysia kan, dia bongkar habis kejahatan orang Yahudi. Disebabkan itu, Jibril ni cukup dibenci oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad ni tak layan, ni mampu dengan kau. Kau nak layan dengan kau kan. Duk tak lama, Jibril datang bagi tahu pada Nabi SAW tentang soalan tadi. Nabi Muhammad dapat jawapan. Nabi Muhammad panggil balik si Yahudi tadi yang bernama Abdullah bin Salam. Dia mau jawab soalan yang pertama. Kamu kata kamu tanya apakah makanan syurga mula sekali makan? Kata Nabi SAW, kabidul hud, hati kampaus. Macam mana rupa, macam mana rasa, wallahu a'lam. Macam mana Ustaz boleh cerita lah. Rasa aku tak tahu, aku tak pernah makan. Tengok aku tak pernah kan. Tapi yang pasti itu disebut oleh Nabi SAW. Yang kedua, dekat mana bermulanya kiamat di atas muka bumi? Nabi Muhammad nyatakan akan terbit api daripada timur menyambar ke barat. Dekat mana? Wallahu a'lam. Ada ulama kata di Iraq, ada orang kata macam tu. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Dan ketiganya, macam mana dapat anak lelaki anak perempuan? Nabi Muhammad kata, idza sabaqa ma'ur rajuli 'alal mar'ati fawulida. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati 'alal rajuli fawulida. Apabila air mani lelaki mendahului mani perempuan, nescaya dapat anak lelaki. Apabila mani perempuan mendahului mani lelaki, nescaya dapat anak perempuan. Nak tahu Pak Haji tu macam mana? Tengok dia anak lelaki ramai ke anak perempuan ramai. Kalau ramai anak perempuan, fahamnya kuat makan tokat Ali. Lebih kurang macam itulah. Bila Nabi Muhammad jawab, ni Abdullah bin Salam kata, kau Muhammad memang Nabi. Masa tu juga dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu. Beriman orang nama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni salah seorang 10 orang yang dikan syurga semasa hidup ni, orang Yahudi. Maknanya ada orang Yahudi yang beriman dengan Islam, ada. Salah seorang isteri Nabi Yahudi, Sufayyah binti Huyai, tu orang Yahudi yang masuk Islam. Maknanya ada orang Yahudi yang masuk Islam, ada. Tapi yang kita nak gambarkan, orang Yahudi jadi attitude dia sendiri, jadi sikap dia sendiri. Apa sikap dia? Semangat perkauman terlalu menebal. Kalau kita ada semangat perkauman, kita dengan Yahudi serupa. Alhamdulillah. Sebab tu jangan ada sifat kauman. Nak sayang bangsa ni tak salah. Nak sayang ke Melayu, sayang je lah. Buat lagu mana kita dilahirkan sebagai orang Melayu. Tapi janganlah kau jadi Melayu sampai kau kata bangsa lain. Itu tak betul. Itu tak betul lagu tu. Kadang-kadang kita ni lagu Melayu sangat sampai kita kata bangsa lain tu haprak. Itu tak betul sikap macam tu. Bila tuduh, lepas tu bangsa tak boleh tahan sangat. Sebab bangsa takkan hilang. Orang Melayu nak hilang boleh buang Melayu dia. Tak boleh. Orang Cina nak buang dia punya Cina. Tak boleh. Orang India nak buang India dia. Tak boleh. Orang Cina nak buang Melayu orang Melayu. Boleh? Tak boleh. Memang tak boleh. Yang pasti Melayu ni memang ada dekat pada diri orang Melayu. Kita nak sayang Melayu tu benda biasa. Cuma ni yang tak boleh, rasis. Perkauman melampau, perkauman sempit. Sampai satu tahap kita menghaprakkan bangsa lain. Itu tak betul. Benda ni tidak diajar di dalam Islam. Benda ni diharamkan di dalam Islam gitu. Itu satu hakikat lah. Tak apalah. Jadi Israel ni dia semangat perkauman keluar tebal. Sampai satu tahap dia menafikan kebenaran. Disebabkan itu ada pada orang Yahudi, Nabi Muhammad suruh cerita ke orang. Cerita. Kita dengar cerita Bani Israel. Apa tujuan? Supaya kita jangan jadi macam Bani Israel. Dan Nabi Muhammad kata, wala haraj. Kalau kamu tak cerita, ni tak jadi dosa pun. Contoh tak nak cerita. Sebab apa? Sebab tak tahu cerita. Ataupun dah tahu dah cerita, nak cerita pula tak reti.
Ataupun tahu cerita, memang tahu cerita tapi malas nak cerita. Adakah dia dosa? Tak dosa pun. Tapi kalau kita tahu cerita, cerita juga baik. Memang digalakkan di dalam Islam, gitu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dan ingatlah, sesiapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyediakan tempatnya dalam neraka. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak kata, kita pergi kata Nabi Muhammad kata. Nabi Muhammad sallallahu tak buat, kita pergi kata Nabi Muhammad buat. Kita dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dusta, maknanya kita ada satu tempat dalam neraka Allah Alhamdulillah. Banyak hari ini banyak orang duk sandar pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, bukanlah, mana kau tahu? Aku tahulah aku ustaz. Dikira ustaz. Tak boleh. Ustaz pun berapa pun berlembak. Betul tak? Jadi dia confirm datang daripada Nabi sallallahu, baru kita katakan itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad tak buat, jangan sekali-kali kata itu amalan Nabi. Pergi kata juga dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dusta, kita telah menempah satu tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Minta berlindung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Tirmizi insya-Allah. Dan sekolah ada forum pula dekat UAE. Minta maaf lah. Ana terus jelas minta maaf. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah, ya kami rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya kami berikan kepada kami yang baik. Fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.